Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nabi Syafiq. Dan saya Ustaz Muhammad Nuzhan bin Abdul Halim dalam rancangan Prophetic Parenting. Alhamdulillah. Pertama-tama kita panjatkan syukur kepada Allah. Kita masih dapat bersama ahli keluarga kita walaupun dalam musim circuit breaker ini untuk kita melalui ibadah-ibadah dalam bulan Ramadan. Dan kita mulakan pertemuan kita juga dengan menyampaikan selawat dan salam buat junjungan besar kita baginda Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang saya hormati, puan-puan yang budiman, buat julung-julung kalinya Prophetic Parenting selalu syarahan, convention, tapi buat julung-julung kalinya dia berada dalam program seperti ini. Dan juga buat julung-julung kalinya saya bersama isteri saya duduk macam bersanding gitu rasa depan kamera ni buat julung-julung kali. Apa khabar? Nose Production punya founder. Alhamdulillah. Sihat makan makanan isteri hari-hari ya. Ceria macam pengantin gitu rasanya. Baik, sebelum kita cerita kepada bab kahwin dan pengantin, saya ingin mungkin bunda lah, saya panggil bunda panggil Fazlah atau panggil bunda? Bunda okey. Mungkin bunda boleh ceritakan kepada penonton, pelaku Nose Production punya founder, apa sebenarnya makna, maksud destinasi Prophetic Parenting itu sendiri? Adalah satu tazkiyah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada para ibu dan bapa untuk membentuk anak-anak kita. Okey, jadi kita kalau kita ambil pengajaran hikmah daripada cendekiawan, daripada barat, daripada para pakar tentang ibu bapa, boleh tak? Boleh, yang positif, yang baik, memang boleh lah. Tapi ini kan berdasarkan amalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi itu tambah nilai dia. Kita hikmah ini dhalatul mukmin. Orang yang beriman tu boleh mengambil pengajaran daripada semua yang baik. Tetapi ada tambah nilai bila dia mengambil daripada pesanan wasiat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah it will never go wrong, dan di situ merupakan satu ibadah. Di situ ada nilai-nilai keimanan apabila kita mengambil daripada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tambahan pula, terlalu banyak parenting gurus, terlalu banyak skill-skill yang boleh kita dapati, cuma ada yang sesuai, ada yang tidak sesuai. Jadi apa kata kalau kita pasti dapat yang sesuai daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh saya tambah bunda, contoh prophetic parenting yang ada dalam kelas-kelas yang dikendalikan, dia memberikan gambaran yang berbeza terhadap apa itu parenting. Kadang-kadang orang nampak parenting tu adalah menjaga kesihatan, fizikal, education, akademik anak-anak. Tapi saya bawakan satu hadis Nabi SAW di mana Nabi berhubungan dengan seorang sahabat bernama Malik bin Al-Huwairith. Sayyidina Malik bin Huwairith ini, mereka duduk 20 hari bersama Rasulullah SAW belajar tentang sembahyang, tentang ibadah. Kemudian Nabi begitu prihatin kepada mereka. Nabi tanya tentang ahli keluarga, Nabi tanya latar belakang, Nabi tanya perasaan mereka. Kemudian sampai-sampai Nabi lihat mereka ni agak dah tak selesa duduk lama, Nabi perintahkan pulang kepada kampung kau. Kemudian Sayyidina Malik ini, bila mereka pulang kepada kampung mereka masing-masing, mereka kata bukan hanya ajaran konten yang dibawa oleh Rasul mereka sampai sebarkan, tapi kita panggil testimonial mereka, pujian mereka terhadap Rasulullah. Mereka kata Nabi adalah orang yang sangat prihatin, sangat sayang, melayani kita dengan baik, mendidik kita dengan penuh rasa kasih sayang. Jadi sebenarnya itu yang kita nak lihat prophetic parenting. Kita nak betulkan minda kita dan lihat itu sebenarnya nilai-nilai yang penting. Pada zaman sekarang orang stres dengan academic level, dengan kerjaya anak-anak, dengan perangai dan sebagainya. Tapi di mana kita dapat mengukur kejayaan berpandukan dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Contoh macam sahabat Malik tadi kan, yang menjadi ukur kejayaan bila seorang anak, bila seorang murid itu menghargai dan mengikirafi bahawa gurunya adalah guru yang baik, bahawa ayah ibunya telah berjaya mendidiknya, walau apa latar belakang dia sekalipun, walau apa pun dia jadi. Tapi testimonial seperti sahabat Anas bin Malik, salah seorang sahabat bernama Sayyidina Zaid bin Harithah, ibu bapa kandungnya nak ambil dia daripada Rasulullah SAW. Dia tak nak ikut ibu bapa kandungnya, dia nak ikut Rasulullah SAW juga. Jadi perkara-perkara seperti ini kita dapat
kaji dan dapat kita selami di dalam sejarah ajaran Nabi SAW terhadap anak-anak, terhadap sahabat, dan itu yang akan kita ketengahkan dalam program Prophetic Parenting. Ramadan, apa segmen yang ada dalam Prophetic Parenting kita ini? Okey, baik. Untuk pengetahuan anda, kita mempunyai 3 segmen pada setiap episod Prophetic Parenting. Jadi pada segmen yang pertama, segmen Ramadan dengan kita akan membincangkan tajuk-tajuk dan tema-tema kita, dan segmen yang kedua kita akan bersama anak-anak di mana kita akan menyanyi bersama ya. Jadi minta-minta anak-anak anda semua boleh mengikuti. Kita akan nyanyi sama-sama, kita akan tanya perspektif dan pandangan mereka, serta kita akan kongsikan apa yang kita boleh lakukan di rumah, aktiviti-aktiviti bersama anak-anak. Manakala segmen yang ketiga, segmen yang terakhir adalah mengenai doa-doa yang boleh kita kongsikan dan boleh kita amalkan bersama. Itulah segmen-segmen yang ada dalam program Prophetic Parenting. Tajuk untuk program yang Prophetic Parenting kali ini apa? Baik, untuk tema tajuk kita pada minggu episod pertama ini, kita akan membincangkan Ramadan di musim Covid ataupun di musim circuit breaker ni, bersama keluarga. Ramadan bersama keluarga tapi dalam musim circuit breaker. Baik, senang ke, susah ke? Saya kira saya nak cerita sedikit dahulu apa itu Ramadan. Untuk pengetahuan kita, bulan Ramadan adalah bulan yang Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan kepada kita umat Islam untuk berpuasa. Tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh bersama hubungan suami isteri kan. Itu merupakan perkara-perkara asas yang Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk mengendalikan nafsu ni melalui pengendalian, mengenai penguasaan kita terhadap macam mana kita tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh bersama suami isteri. Itu benda-benda fundamental, basic bagi seorang manusia. Nah, kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita dan kita dapat melakukannya dengan baik, kita tahu nak tahan makan minum ya, keperluan-keperluan asas kita ni kita dapat mengendalikan, maka saya kira perkara-perkara yang bukan asas seperti keluar dari rumah, seperti bersosial, bermasyarakat, berjiran, menziarah satu sama lain, saya kira lebih senang untuk kita kendalikan. Pasal yang basic kita boleh kendalikan. Itu satu perspektif. Dari perspektif yang kedua juga, bila seorang itu dia tahan makan, minum bersama berpasangan, itu seolah-olah dia mengikuti akhlak Allah Subhanahu Wa Taala. Takhallaqu bi khulqillah. Dia mengikuti akhlak Allah Azza wa Jalla yang mana tidak makan, minum dan tidak berpasangan. Jadi seseorang itu dituntut untuk menghilangkan nafsu syahwat manusiawinya, rasa pentingkan diri sendiri, rasa tamak kan, rasa nafsu syahwatnya dia kendalikan, dia tahan, dan dia bersifat dengan sifat-sifat Rabbani, sifat-sifat Tuhan, yang mana sebagai khalifah Allah kita mempunyai sifat-sifat Rabbani, kasih sayang, perhatian dengan orang lain, mementingkan orang lain, memikirkan orang lain. Saya kira gabungan dua ni, gabungan mempunyai sifat-sifat Rahmani, sifat mementingkan orang lain, sifat kasih sayang, dan juga gabungan daripada dapat mengawal benda-benda asas, maka dalam musim circuit breaker seperti ini, Ramadan dapat kita lalui dengan penuh kebijaksanaan dan penuh kehebatan. Kerana apa? Kita tahu dapat kawal diri kita. Yang asas kita dah dapat kawal, yang kita keluar, yang kita social distance, yang kita ziarah, insya-Allah kita dapat kawal. Dan ini semua kita dapat lakukan kerana kita mempunyai sifat-sifat rahmani dan kita prihatin terhadap orang lain, terkasih, tersayang terhadap orang lain. Itulah Ramadan Covid. Nampak macam senang, tapi kita tengok dulu. Okey, kita tengok. Nampak macam senang ya, tapi mari kita lihat video seterusnya.
Ustazah dah call, dah message semua dah berkali cakap kan. Numan, bila nak hafal-hafal lagi ni? Bila I nak record you? I dah nak kena submit tau by Sunday tau tak? You tahu tak? Kemas. Bersirat sangat lah. Korang kenapa you berkicau ni? Kemas, cepat. You dah habis you punya assignment belum? Cepat. So, pergi ambil you punya ni barang-barang. Allah Akbar. Apa tanya dia? Habis! HPM berlambak. Daripada semalam punya tak habis-habis. Lepas tu Saturday ni, Sunday ni dah nak kena hand submit. Banyak tau. Makin lama makin banyak lah berlambak. Besok dah baru punya. Dia punya apa? Hai belum lagi nanti nangis lagi nak dadah. Macam mana ni? Yelah sayang tu. Orang kan Asyik budak berput je. Orang masih habis. It's okay. Let me handle it slowly lah. Jangan macam lah. Aku Masih dah habis puasa je. lagi. Tenang-tenang. Orang ni masih budak lagi. Kita kan duit lah. Kita kena aku betul dah. Sekarang macam Habis nanti kita kejap Ustazah message ke apa, tanya Namhan dah buat ke belum. Tadi je teacher dia dah call tanya. Habis nak jawab apa? okey. Nampak tak video tadi tu berikan tepukan lah untuk pelakon wanita terbaik. Tu tak nampak macam lakonan lah tadi, nampak macam reality. Memang reality tu. Itu realiti kehidupan bukan saya saja, tapi juga para ibu di luar sana, sebab saya juga terima banyak aduan ya tentang tekanan mereka untuk menangani anak-anak yang ada HPN dengan anak-anak yang kecil, ada baby semua. So dia itu saya cuma meluahkan. Betul. Tapi saya kira bukan hanya ibu-ibu. Saya rasa para guru juga mempunyai tekanan sedemikian bukan mudah dalam musim-musim seperti ini. It's not easy for everyone jadi saya kira reality dengan expectation berbeza. Expectation kita kata Ramadan, kita jaga kawal hawa nafsu kita bersifat dengan sifat-sifat rahmani, sifat Tuhan yang tak makan, tak minum. Kita rasa kita boleh kawal makan minum perkara asas, maka perkara-perkara yang lain pun kita boleh mengendalikan. Tapi realitinya tak seperti itu. Kita dah tengok video tadi dan saya rasa ramai yang boleh relate keadaan sedemikian. Jadi apa solusinya mungkin yang boleh kita berikan? Boleh saya kongsikan solusinya ni. Okey. Saya kira solusinya pertama kita tetap tabah dan kita cari sumber kekuatan. Kita sokong satu sama lain. Macam tadi kan dalam video, kadang-kadang kalau isterinya dah stres, sebagai suami dia cuba menenangkan ataupun suami atau pasangannya dah all out, jadi isterinya cuba menenangkan dengan membantu kerja rumah, membantu perasaan dan memberi sokongan. Dan kalau saya boleh syorkan, mungkin kita boleh adakan timetable. Ini satu perkara yang mungkin tak semua keluarga boleh adapt, tapi ada keluarga yang boleh buat ikut timetable. Jadi walaupun anak-anak tak sekolah kan, walaupun cuti Ramadan, dia ada timetable. Pukul 5 bangun, pukul 6 pukul 5 sahur, bangun, lepas tu buat homework, lepas tu pukul 8 buat projek ni, lepas tu pukul 9 exercise, pukul 10. Jadi dia ikut timetable. Ataupun adakah ruang belajar. Jadi dia punya mental tu dah tahu, ini ruang belajar, bukan ruang main-main. Ini waktu belajar, bukan waktu main-main. Kalau waktu main-main, lepas habis belajar. Kalau ruang ini ruang untuk belajar, untuk serius. Itu ada beberapa perkara yang kita cuba adapt. Tapi seperti mana saya sebutkan, tak semudah. Perkara ketiga, selain daripada ruang, selain daripada timetable, adalah ibu bapa cuba untuk berikan sokongan dan sokongan aja. Jangan buat homework mereka, jangan buat segala-galanya. Takut nanti kita, nanti kita yang buat. Dia akan harapkan kepada kita. Kita sokong aja. Kita sokong, kita berikan buat. Saya kira di musim circuit breaker ni juga banyak benda lain juga yang kita akan stres berada di rumah. Yang ingin saya sarankan, dia multidisiplin lah. Dia tak boleh dari sudut agama, dari sudut rohani saja, tapi daripada segala sudut. Bersenam, kalau tak boleh bersenam di rumah, seorang-seorang masih boleh keluar bersenam keluar kan. Tapi dari sudut rohani, dari sudut property parenting, kita tak boleh mengetepikan dan menafikan perkara-perkara yang asas yang boleh kita buat untuk mengurangkan stres di rumah. Salah satunya, circuit breaker kita di rumah adalah solat berjamaah. Bila kita solat berjamaah kan bunda, solat, lepas solat kan kita doa kan. Yang tadi stres suami isteri, anak-anak, dia akan kurang stres dia. Dia ada circuit breaker dia juga, circuit breaker stres dia. Kalau zuhur stres,
mungkin lepas solat zuhur dia sambung balik asar berjemaah lagi, maghrib berjemaah lagi. Jadi kalau dia dah sentiasa berjemaah, dia circuit breaker daripada stres kita pun. Jadi cuba buat, insya-Allah. Kalau solat berjemaah kita dah buat, jangan lupa untuk azan. Kerana Nabi SAW bersabda, barang siapa dalam mafhum hadisnya, siapa yang azan itu kedengaran suaranya oleh malaikat, oleh jin dan syaitan akan lari terkentut-kentut, katanya larinya. Maknanya tak suka sangat dengan keadaan tempat yang ada azan, laungan azan. Jadi kita azan dekat rumah. Mungkin setiap mereka ni azan. Kalau nak azan kat telinga pasangan kita pun boleh juga ya, kalau dia. Okey, baik. Jadi azan, solat berjemaah, tadarus, ataupun kita tadarus mengaji bersama, adakan masa untuk kita mengaji Al-Quran. Jadi saya kira dan jangan lupa untuk telefon ibu bapa kita. Kadang-kadang tengah stres-stres ni you kan call juga kan. Apa yang you buat, you call siapa? Ibu, ayah lagi. Kadang mereka yang call kita dulu, sebab kadang kita pun dah terlalu banyak sangat berkaitan dengan anak-anak, dengan rumah. Mereka lah yang telefon. Betul, kita video call bapak kita. Kadang-kadang bukan untuk mereka, untuk kita yang stres kan. Tapi ibu bapa kita, orang-orang yang memerlukan perhatian kita telefon sekurang-kurangnya. Kalau kita ada kemampuan, kita telefon delivery untuk hantar ke rumah-rumah mereka juga kan. Ini perkara-perkara yang boleh kita buat di musim Ramadan bersama COVID-19 ni ya, insya-Allah taala. Teruskan berdoa, tadarus, menghidupkan rumah, suasana rumah kita boleh decorate rumah kita pun ya. Insya-Allah kita decorate tempat-tempat musalla tu ya. Solat berjemaah, azan, dan moga-moga puasa kita ini menjadi kenangan terindah buat diri dan keluarga, kerana kita membina keluarga dalam kesempatan berada di rumah ini. Sekian saja untuk sesi ataupun pertama ni, segmen pertama kita, sehingga kita bertemu di segmen kedua bersama anak-anak kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man ana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang ini berada dalam segmen bersama anak-anak. Dalam segmen bersama anak-anak ni, saya akan bertanyakan pakar-pakar profesional kita ini mengenai tema-tema pada setiap minggu. Dan tema pada minggu ini adalah Ramadan di musim circuit breaker ini. Ya, jadi sebelum tu mungkin kita berkenalan lah dengan pakar kita. Kita mulakan dengan yang sulung. Siapa nama saudara? Muhammad Nabhan bin Muhammad Nushan. Baik, Muhammad Nabhan. Seterusnya yang nombor 2, Muhammad Nu'man bin Muhammad Nushan. sampai dekat-dekat. Dan seterusnya yang nombor 3, siapa namanya? Nuziha binti Muhammad Nushan. Baik. Dan yang terakhir, siapa pula namanya? Muhammad Naifa bin Muhammad Nushan. Naifa binti Muhammad Nuzhan. Dan ada lagi satu, siapa nama adik? Nihla. Baik, alhamdulillah, itulah nama-nama mereka ni. Jadi saya nak tanya soalan pertama Siapa nak jawab dulu? Okey. Kakak dulu Kakak angkat tangan dulu. Okey, saya nak tanya. Ini bulan puasa kan? Kakak Nuzi puasa tak? Puasa? Puasa tu apa Puasa tu tak boleh makan dengan minum. Kena tunggu sampai malam. Tunggu sampai malam? Pukul berapa tu malam? Tanya abang pula. Tadi adik cakap sampai malam. Sampai pukul berapa tu tak boleh makan? Asar? Sampai asar. Asar tu malam? Tak. Habis sampai bila? Kita puasa daripada pagi, subuh sampai bila kita makan? Waktu apa? Malam. Malam. Waktu solat apa tu kita makan? Solat Maghrib. Ahsanta. Alhamdulillah. Kesian sampai asar lah. Sampai apa. Baik. Saya nak tanya abangnya yang sulung ni jadi dekat bulan puasa ni kan kita kan dekat circuit breaker, tak boleh keluar rumah kan. Bulan puasa ni apa kita boleh buat kat rumah Kita boleh solat tarawih. Kita boleh solat tarawih. Berapa rakaat? 8 or 20. 8 or 20. Lagi apa yang kita boleh buat? Kita boleh buat writing buku yang teacher suruh kita belajar. Teacher suruh kita belajar writing buku, buat homework
Okey, itu tak payah bulan puasa memang kena buat Okey, kena buat homework banyak. Lagi apa kita boleh buat bulan puasa? Siapa? Apa kita boleh buat lagi bulan puasa? Kita kena sekolah ya. Sekolah. Kita kena sekolah. Apa lagi kita boleh buat bulan puasa? Kita boleh ngaji. Ngaji. Ahsanta. Lagi? Kita boleh tidur kalau nak masa tidur nak kena tutup mata dulu sampai dah boleh tidur. Oh, tutup mata dulu sampai bunda boleh tidur. Oh, sampai siapa boleh tidur? Sampai I. Oh, okey. Lagi apa Nabhan? Kita boleh solat tarawih, boleh ngaji. Kita tutup mata dulu, kita tidur langsung semua tidur dengan iPhone. Okey, jadi cerita pasal tidur pula Okey, selain daripada tidur, okeylah tidur. Kita boleh solat tarawih, boleh ngaji. Lagi kita boleh apa? Okey, cakap dulu. Kita boleh baca bismillahirrahmanirrahim. Oh, baca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi. Pandai. Lagi kita boleh buat apa? Kita boleh makan, tak boleh makan pula. Tadi tak boleh makan puasa. Kita boleh apa lagi? Tanya abang. baca doa dengan selawat. Kita boleh baca doa dengan selawat. Lagi apa? Kita boleh belajar surah. Belajar surah. Wah, banyak sebenarnya. Siapa ajar ni semua? Kita boleh apa? Kita boleh solat untuk nak Allah kasih pahala banyak dengan watch banyak. Dengan rewards Pandainya anak Ramadan ni. Pandailah. You suka salat. Alah, nak juga. Okey. Pandai. Okey. I nak tanya pasal lain pula. Pasal school. Nak cakap pasal school. Did you all miss school? Yes. Rindu? Okey, tanya Abang Nu'man. Abang Nu'man, apa yang you paling miss? What did you miss most from school? Friends, clever. Lagi? You pula Nabhan? Friends dengan teachers. Okay, you miss apa? I pula miss sekolah. You miss sekolah juga? I miss teacher. I miss kawan. I miss semua. Lagi you? I miss play. I miss teacher. I miss kawan I banyak tapi I tak suka boy. Okay, you tak suka kawan boy you Tak. Apa pasal you tak suka kawan boy? Pasal kawan I boy. Teacher dah cakap tak boleh suka boy, tak boleh kiss boy. Teacher cakap tak boleh suka boy, tak boleh kiss boy. Siapa nama boy dekat kelas you? Tariq Mustaqim. Jaga Tariq Mustaqim. Okay. I miss lah semua parents. You miss parents grandfather and grandmother. You miss Tok Ye, my father and my mother You miss Mbah Bapuk dengan bakak. Pandai. I miss Nela dengan Bunda, dengan Wanda, dengan family I, dengan semua you miss. I kat sebelah you pun you miss I juga. You misunderstanding ke apa ni? I miss Allah, I miss semua. Tapi cuma I tak miss orang jahat ni. Okay, you tak miss orang jahat. Syaitan. Dengan siapa? Syaitan. Dengan setan. Dengan setan. Aduh, astagfirullahalazim. Okay, aduh, astagfirullahalazim. Okay. I nak tanya pasal apa lagi? I pun dah lupa lah ni. Syaitan ni kacau betul lah. Syaitan betul. Siapa yang you paling sayang kat rumah ni? I paling suka semua tapi I tak sayang syaitan dengan sate. Syaitan dengan apa? Sate. Syaitan dengan sate dia tak sayang.
Tadi ada Setan lah. oh syaitan dengan setan. Orang jahat dengan polis. Oh syaitan dengan orang jahat dengan polis. Okey. Sate, syaitan, orang jahat, polis. Dalam bulan Ramadan agak semua kena stay at home agaknya dia punya kesamaan kali ni tahun ni. Apa pasal kalau kita buat apa syaitan suka? Apa yang Buat baca doa. tak yang syaitan suka? Nakal-nakal. Siapa nakal-nakal syaitan suka lagi? Buat kick orang-orang tak cakap sorry. Kick orang tak cakap sorry. Siapa tak cakap sorry kita kick dia. Siapa kick orang yang tak cakap sorry, syaitan suka. You pernah kick orang? Ada orang pernah kick you ke? Siapa kick you? Tahu. Tak tahu. Okey, tak apa. I nak tanya pasal kalau kita buat apa syaitan tak suka? Apa yang syaitan tak suka? Syaitan dia tak suka pecahkan barang-barang. Syaitan tak suka pecahkan barang-barang. Dengan syaitan dia just suka bersewakan rumah. Bunda selalu bila you all berserak kat rumah, Bunda cakap jangan macam syaitan macam tu Okay, anyway, apa yang kalau kita buat syaitan tak suka? Kita buat Lepas ni Nu'man kita buat solat, kita buat haji, kita buat puasa. Kita buat puasa, kita jadi good girl, kita jadi anak yang soleha, kita sayang Ramanda, bunda, ibu bapa kita semua, syaitan tak suka. Lagi apa Nu'man? Baca doa. Baca doa. Apa doa yang buat syaitan tak suka tahu? Okey. Azan. Azan, betul. Siapa azan, syaitan akan tak suka dekat rumah yang ada orang azan. Jadi kita kena azan dekat rumah. Doa lepas kita baca Quran, kita baca doa apa? Allahumma hamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nuwa wa huda wa man Allahumma zakina minhu manusina wajina minhu nadira wa zukaratila ana al-laili wa atwafana waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Baik, dia ada yang Malay punya kan, yang siang. Macam mana tu? Tangan dia macam mana? Gaya dia? Macam mana? Siang dan malam sepanjang siang dan malam sepanjang siang dan malam. Siang dan okey lah. Alhamdulillah cukup. Daripada tajuk circuit breaker. Lah tak cerita pasal circuit breaker lah. Okey, ni tengah musim-musim circuit breaker. Kita apa yang kita kena buat Kita nak kena buat stay kat rumah. Andai kita kena stay kat rumah. Apa pasal kita kena stay kat rumah? Pasal ada COVID-19. Tapi satu orang dia yang boleh pergi. Satu orang je boleh keluar? Amanda ke bunda, tapi nak kena pakai mask. Oh, kena pakai mask Kenapa kita kena pakai mask? Pasal ada germs. Pandai, ada germs. Tapi kalau kita tak pakai mask, tapi kalau ramai-ramai keluar? Pasal nanti germ masuk dekat mulut je. Macam mana? Betul juga nanti. Pakai mask. Pandai macam mana? Okay, abang dulu. Dengan tak boleh touch apa-apa. Tak boleh touch wall. Tak boleh touch wall Kena wash hand. Kena wash hand Kalau you nak hacung. Kalau apa? Kalau you nak hacung. Hacung tu apa? Hacung you sneeze. Sneeze. Kalau nak hacung buat macam mana? Hacung. Habis say what? Alhamdulillah. Kalau orang bila nak hacung, you nak kena pakai tangan you. Macam gini? Oh, macam tu. Dengan macam gini. Siapa ajar ni? Jangan tekan orang. Siapa ajar you? Teacher. Oh, teacher. Pandai lah teacher ajar. Masya Allah. Okey, jadi kena duduk rumah, kena jaga kebersihan, kena wash hand, tak boleh keluar ramai-ramai. Okey. Teacher, I
kata dia tak boleh pergi sekolah lagi pasal ada coronavirus. Pasal nanti nanti kena pakai mask bila jalan. Satu orang je kena pergi. Mandala Bunda ke. Pandai lah. Macam sama je. You repeat Okay. Baik. Alhamdulillah, kita kena baca doa Bismillahilladzi La yad'u ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim. Kalau kita baca doa tu 3 kali pagi dan 3 kali malam, insya-Allah Allah selamatkan ya. Baik, sekian saja. Coronavirus dah tak ada lagi. Pandai. Dengan 19. Dengan apa? Dengan mask dah tak boleh pakai. Dah tak ada coronavirus dengan COVID-19. Okay, thank you. InsyaAllah kita akan sambung lagi minggu hadapan dengan macam-macam cerita. This is a very spontaneous punya effort. Moga-moga kita dapat pengajaran dan juga hiburan sedikit sebanyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita bertemu dalam segmen Hands On. Dalam episod kali ini, segmen Hands On ingin berkongsi bersama-sama anak-anak semua bagaimana untuk kita mengetahui waktu solat. Tetapi ada beberapa perkara yang kita perlukan. Pertama, kita perlukan sebatang kayu ataupun pensel. Kedua, kita perlukan torchlight. Boleh gunakan handphone torchlight. Dan ketiga, kita perlukan kegelapan. Jadi, tanpa membuang masa, silakan untuk menggelapkan. Naifah, Munzihah, matikan lampu. Okay. Wah, matikan lampu semua. Semua gelap. Okey, pandailah. Okey, baik, pelan-pelan datang sini. Okey, duduk dengan Ramadan sini, jom. Baik. Pertama-tama sekali, saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan ini konon-konon matahari. Boleh nampak tak matahari? Nampak semua? Ni konon matahari yang bulat ni. Okey, jadi kalau di pagi hari, mataharinya belum ada, kan? Tapi cahaya dia dah ada dulu tau. Dia ada 2 cahaya. Satu cahaya namanya Fajar Kadhib. Kemudian ada satu cahaya yang tak terputus di ufuk ni, namanya Fajar Shadiq. Jadi kalau ada cahaya belum lagi keluar matahari di pagi hari, telah masuk waktu solat apa? Subuh. Pandai. Subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Jadi cahayanya Isnain ni. Tak bahasa Arab sih. Okey, tengok sini. Jadi waktu subuh ni, tengok ni. Waktu subuh tiba-tiba matahari dah terbit. Matahari dah terbit, dah habis waktu subuh. Okey. Naik waktu duha. Ini matahari tegak betul-betul atas objek kita ni, nampak? Ni konon objek kita. Matahari tegak. Tengok dekat-dekat, jom kita tengok dekat-dekat. Matahari tegak. Ada bayang-bayang tak? Naifah tengok, Naifah tengok. Mana? Ni kecil je. Kecil aja. Okey. Ada. Kemudian bila matahari dah tergelincir sedikit, dia dah selan sikit ke tepi. Nampak ni? Ni kan tengah-tengah kan? Tak ada bayang-bayang kan? Bila dia ke tepi sikit, ada nampak bayang-bayang sikit tak? Ada. Bila dah ke tepi, tergelincir sikit, selan sikit, masuk waktu solat apa? Zuhur. Berapa rakaat zuhur? 4 rakaat. 4. Ya, 4 rakaat. Arba'ah. You kira dulu Okey. Lepas tu, sekarang ni matahari dah tergelincir ke tepi sedikit ni. Lepas tu dia makin panjang kan. Objeknya lebih bayangnya nak dekat sama baya dengan objek. Nampak tak bayang dia dengan objek sama baya? Macam nak tahu sama baya, saya tandakan Saya tandakan. Okey, ni kita ukur dulu objek dia sampai sini. Okey, sampai sini. Okey. Nah. Jadi kalau objeknya dengan bayang dia, tengok bayang dia ni. Bayang dia dah nak sampai dekat line tu, nampak? Jadi dah nak sampai line ni ataupun lebih line ni sikit, masuk waktu solat apa? Asar. Bermakna bayangnya sudah sama atau lebih panjang dari objeknya, masuk waktu solat asar. Berapa rakaat asar? Berapa rakaat asar? 4. Pandai. Arba'ah.
Okey. So ini masuk waktu asar. Nampak bayang dia makin panjang dari objek dia panjang. So matahari pun akan pergi ke barat. The sun will set at the west. Nampak dia turun. Matahari turun. Lepas tu matahari pun dah sunset, dah terbenam. Matahari dah tak ada, tapi cahayanya masih ada di ufuk. Mega merah dia masih ada, merah-merah dekat langit tu. Matahari dah tak ada, tapi cahaya merah mega dia masih ada. Itu waktu salat apa? Maghrib. Lampu dia. Yes, lampu dia masih ada, cahaya dia masih ada, nur dia ada, tapi matahari tak ada. Warna merah kan? Jadi waktu solat maghrib. Kemudian bila mana cahaya dia pun dah tak ada. Tengok ni. Cahaya dia dah tak ada. Dekat langit dah tak ada, merah-merah dah. Gelap, dah tak ada nampak trace of matahari. Ini masuk waktu solat Isya. Berapa rakaat? 4 rakaat. Pandai semua. Alhamdulillah. Baik, bagi para penonton sekalian, ini adalah aktiviti yang sangat mudah yang boleh kita lakukan bersama anak-anak untuk mengajar mereka waktu-waktu solat. Selamat mencuba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye-bye. Alhamdulillah, sekarang ini kita dalam segmen nasyid bersama anak-anak. Hari ini kita akan membawakan niat puasa. Semua tahu niat puasa? Tahu? Boleh sama-sama kita nyanyikan niat puasa? Akhir, Isnain, Salasa. Nawaita sama wadin al-adai fadi syahri Ramadhan Hadi sanati lillahi ta'ala. One more time. Nawaitu sama wadin an adai fadi syahri Ramadhan Hadi sanati lillahi ta'ala. Okey. InsyaAllah adik-adik jangan lupa niat puasa sebelum berpuasa dan hafalkan. Bye. Man ana laulakum kaifa ma rabbukum kaifa ma. Baik, alhamdulillah kita telah berada di penghujung episod kali ini. Pada setiap episod, segmen terakhir ini akan memaparkan doa-doa yang dapat saya kongsikan daripada Al-Quran, daripada hadis yang boleh kita jadikan amalan seharian kita bersama anak-anak. Pada hari ini saya ingin berkongsi doa Sayyidina Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim berdoa dengan satu doa yang memohon kepada Allah agar dirinya, anak-anaknya, keturunannya menjadi orang-orang yang mendirikan solat. Jadi tuan-tuan, itu yang diprihatinkan dan dipentingkan oleh seorang Nabi. Apabila diri, apabila anak-anak menjadi orang yang sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kendati pun anaknya itu merupakan seorang yang hebat. Nabi Ibrahim orang yang hebat, sanggup untuk menghadapi musuh Allah. Disuruh sembelih anaknya, sanggup untuk sembelih anaknya. Anaknya pun tak kurang hebat, Nabi Ismail sanggup menerima perintah untuk disembelih. Tetapi dalam pada mereka begitu taat, justru yang mereka risau, mereka harapkan adalah menjadi orang-orang yang mendirikan solat dan mendapat keturunan-keturunan yang mendirikan solat, dan Allah kabulkan diri anaknya, keturunannya sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang merupakan keturunannya merupakan pendiri-pendiri solat. Jadi ayo mari sama-sama kita belajar doanya bersama. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Mari sama-sama kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tuan-tuan, pada bulan-bulan Ramadan ni kita mohon angkat tangan kita merayu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dan yakin doa kita didengari dan dikabulkan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji bagimu, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tuhan
yang mana kasih sayangnya tiada sempadan dan batasan. Kami bermohon dengan kerendahan hati kami, dengan keluasan rahmat dan kasih sayang-Mu. Kami bermohon sebagai hamba-hamba-Mu, Ya Allah, jadikanlah kami di kalangan hamba-hamba-Mu yang soleh. Jadikanlah kami mereka-mereka yang mendirikan solat. Rabbi ja'alna min muqimis salat. Rabbi ja'alni muqimas salat. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang mendirikan solat. Wa min zurriyati, dan daripada keturunan-keturunan kami, anak-anak kami semua, Ya Allah, mereka-mereka yang mendirikan solat. Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau menerima segala permintaan dan permohonan. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim. Baik tuan-tuan, sekian sahaja untuk episod kali ini, yang mana kita temanya adalah Ramadan bersama Covid ataupun Ramadan di musim circuit breaker ini. Sehingga kita bertemu pada episod-episod yang akan datang dengan tema-tema yang menarik buat diri dan anak-anak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. من أنا لولاكم كيف ما أحبكم